Meninggal je suami, kena duduk rumah terus. Kena duduk di rumah. Dari jauh tengok yang bawah pokok kat tepi kat kubur pun tak boleh juga. Itu dah kira keluar rumah. Tak boleh keluar langsung. Tak payah nak kena kabung ni, mengarut. Itu yang dipegang oleh isteri dia, tanggung dosa tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ini saya AG bersama dengan anda sangat-sangat istimewa dalam Sembang Viral. Dan hari ini kita nak membincangkan sesuatu yang berlaku kepada manusia. Fitrah manusia, ada hidup, pasti akan mati. Cuma kita tak tahu bila agaknya kita akan meninggalkan dunia ini. Baiklah, hari ini tak lain tak bukan kita bersama dengan tetamu kita, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Heri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, bercerita tentang kematian, bercerita tentang situasi itu apabila berlaku kematian kepada orang yang kita sayangi, yang berada di sekeliling kita, Ustaz. First thing first, orang yang berada rapat dengan jenazah itu, apa yang perlu dilakukan? Kebanyakan orang, bila orang meninggal, dia takut, kan? Itu perkara yang salah. Sebab apa? Walaupun orang tu telah meninggal dunia, tetapi mungkin dia itu daripada keluarga terdekat kita. Baik. Orang yang kita sayang. Jadi konsepnya, apabila orang yang terdekat dengan kita, maka kita sebagaimana dalam hidup, semasa hidup, kita kena belai juga dia semasa dia mati. Maksud belai ni dengan kasih sayang. So sebab itu, kalau selalulah saya mengajarkan kursus jenazah ke dia, bila orang meninggal, kita sepatutnya kita kena elokkan keadaan dia. Kadang-kadang orang meninggal ni keadaan dia tak semenggah, orang panggil. Baik. Ya, maklum sajalah dia meninggal, dia pun tak sempat nak bercantik-cantik lah, tak bersiap. Jadi kita kena perelokkan keadaan dia. Yalah, maknanya supaya keadaan dia itu tidak menimbulkan fitnah ataupun cakap-cakap orang. Itu yang pertama lah. Selain daripada itu, kita keluarga kena dipanggil ni menguruskan jenazah tadi sesuai dengan tuntutan agama. Yang meninggal tu ialah itu bahagian dia. Betul. Dia dah pergi meninggalkan kita. Sekarang ni jenazah ada kat depan ni. Alright. Yang boleh baca ayat-ayat suci Al-Quran itu untuk mengiringi pemeriksaan jenazah ke atau bagaimana ke? Ada hukum ke yang memang wajib duduk teman jenazah sehingga dikebumikan ke, macam mana Ustaz? Pertama sekali, orang yang meninggal ni dia ada dia punya tuntutan agama untuk orang yang hidup. Menguruskan jenazah tadilah. Baik. Nak mandikan, nak fardu kafankan kifayah dan sebagainya. Ya, fardu kifayah tu. Adapun perkara yang lain daripada itu, sebahagiannya adalah pandangan-pandangan para ulama berpandukan kepada nas-nas daripada hadis Nabi SAW. Jadi macam kita di Malaysia, Ji, memang kita mengambil pandangan. Saya tengoklah kebanyakan masyarakat kita ambil pandangan bahawa orang yang mati maka diuruskan dengan cara begini. Konsepnya keluarga duduk, baca Quran dan sebagainya. Secara asasnya, baca Quran ini tujuan adalah untuk supaya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada si mati. Jadi sebab itulah kenapa kita tengok bila orang meninggal, ada orang duduk baca Quran dan ada pandangan di situ. Saya sebutkan inilah pandangan yang terbanyak yang terpakai di Malaysia. Walaupun ada sebahagian mungkin berpegang dengan pandangan yang lain. Tetapi itulah yang biasa kita lakukan di Malaysia. Tujuannya untuk supaya ada rahmat Allah Taala kepada si mati. Keadaan orang yang meninggal dunia ni tentulah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala satu yang getih. Kerana kita tak tahu apa nasib dia. Bukan dia je, kita pun sama. Jadi kerana itu, keadaan itu mengharapkan sebagai doa. Sebab itu orang yang datang berdoa. Itu antara adab-adab yang biasa kita dengar lah. Doakan kepada si mati, doa rahmat untuk dia, doa keampunan. Kenapa? Keadaan sekarang ni ialah keadaan yang getih. Jadi sebab itu, kenapa orang bila meninggal dunia, maka ada orang datang untuk baca Quran, keluarga lah khususnya. Sebenarnya, Kalau kita upah orang boleh Ustaz? ini yang kita sebut. Sebab itu sepatutnya, Eji, keluarga lah kena duduk berdoa. Kerana Nabi SAW sebut, apabila mati anak Adam, terputus semua alam melainkan antara 3 perkara. Antaranya doa anak yang soleh. Jadi sepatutnya anaklah berdoa. Dia tidak mesti baca Quran saja. Kalau boleh baca. Baik. Tapi kadang-kadang gila, kita pun faham je. Ada setengah orang dia jadi turning point masa orang meninggal. Betul. Dia duduk. Jangan lagi. Dia kadang orang buat alasan, saya tak tahu nak buat apa. No, duduk, baca, doa. Lelaki perempuan tak kisah? Lelaki perempuan. Tak ada masalah. Ada orang kata, sorry kalau kita boleh guna perkataan saya uzur period. No, tak ada masalah. Apa kaitan orang jenazah tu? Lagipun dia mak kita, mungkin juga dia nenek kita. Dengan izin lah, dengan uzur katanya, period dan juga sebagainya, tak boleh nak pegang Quran, Yasin. Dia mungkin tak boleh pegang sebagainya, tapi dia boleh berdoa. Sebab itu kita kata yang paling penting doa. Jadi dalam konteks ni sebenarnya baca Quran tadi, bahkan Imam Nawawi rahimahullah sebut juga bahawa daripada bacaan Al-Quran tadi, doakan untuk si mati supaya dengan sebab itu dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat belas ihsan Allah Taala. Jadi sebab itu apa yang kita buat ni okey dah, tetapi kena betulkan pemikiran. Macam Eji sebut tadi lah kan, ada orang betul ini berlaku, dia tak duduk pun di situ,
Keluarga tak duduk pun, dia upah orang. Panggil pelajar tahfiz duduk, kumpul. Keluarga pergi mana? Ini yang menyedihkan. Sedangkan yang mati tu bapak dia. Yang meninggal tu mak dia. Sepatutnya anak-anak duduk, doa. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Hatta doa tu kalau ulang, ya Allah, Kau ampunkan mak aku, ya Allah, ya Allah, Kau ampunkanlah mak aku, Kau kesianlah mak aku. Itu je pun tak apa. Itu sepatutnya berlaku. Kita sedia maklum jika ada kematian golongan wanita, katanya tidak boleh pergi ke kubur. Siapakah golongan wanita itu yang tak boleh pergi ke kubur? Kalau kawan-kawan ke, sahabat andai, saudara mara, macam mana? Isu yang berkait, yang dibincang lah. Banyak asatizah kita dah bincang sebenarnya, Alhamdulillah. Saya ingat keadaan sekarang ni lebih baik daripada dulu. Cuma isu yang tak boleh pergi kubur, tak boleh pergi masjid, isunya ialah isu, dia ada dua je. Bila orang meninggal, kalau suami itu meninggal, isteri dia terikat dengan suatu hukum yang ini daripada Allah Ta'ala. Ya, memang ada dalilnya dan juga ada hadis Nabi SAW yang menyebut tentang orang perempuan dia mesti duduk dalam satu keadaan yang dipanggil berkabung. Ini hukum yang ditentukan Allah. Ini hukum dalam Quran ada, dalam hadis juga ada. Jadi dalam konteks ini, ya, orang perempuan yang ataupun orang yang berkabung ini ialah yang terkait isteri. So suami dia tak ada isu di situ, isteri. Kerana hukum tu datang begitu. Memang orang tanya, kenapa isteri habis suami boleh pula? Tak. Jadi ini kita dalam satu keadaan kita kena faham bahawa jangan pertikaikanlah. Kena dihukum. Dia ada keadaan, yes, kita boleh ikut rasional kita, tapi kalau dah datang hukum tu begitu, tentu Allah lebih mengetahui. Jadi dalam konteks ni, memang orang perempuan, kita sebut isteri, dia kena duduk di rumah. So bila dia mula duduk di rumah tu, setelah mula meninggal suami tadi. Meninggal je suami, kena duduk rumah terus? Kena duduk di rumah. Dari jauh tengok ke bawah pokok kat tepi kat kubur pun tak boleh juga? Itu dah kira keluar rumah. Tak boleh keluar langsung? Okey. Sekarang kita cerita asas dia. Alright. Asasnya dia kena duduk di rumah. Itu dipanggil berkabung. Kalau kita nak faham apa maksud berkabung? Duduk di rumah. Baik, satu. Yang kedua, isteri tadi, bila kita sebut duduk di rumah, adakah dia tak boleh keluar langsung? Secara asasnya, ya. Tetapi kalau ada keperluan, misalnya dah habis makan minum, nak pergi beli barang, nak pergi bekerja. Kira dia dikenakan PKP lah ni? Kalau istilah hari ni PKP lah. PKP lah. Mungkin anak-anak ada, kawan-kawan ada belikan makanan, ataupun dia nak keluar beli makanan sendiri, nak beli ikan, nak masak. 4 bulan kan dia berkabung, 4 bulan 10 hari. Lama tu. Sebab itu kita sebut tadi, kalau ada keperluan, dia boleh keluar. Contoh keperluan kita sebut tadi lah, nak beli makanan, nak pergi pasar, atau nak hantar anak sekolah, atau dia sendiri bekerja. Kalau tidak, siapa yang nak tanggung dia? So itu di antara keperluan-keperluan. Ada pun pergi masjid kerana nak solat berjemaah, bawa tenang dulu. Tak. Bukan keperluan? Bukan keperluan. Sama juga soal pergi ke kubur tadi. Faham? So tempoh tu sebenarnya dia memang kena duduk di rumah. Sebab kita kena sebut juga Haji, tujuannya apa? Kalau ikut apa yang disebut oleh para ulama, adalah untuk sebagai satu penghormatan kepada suami, dan pada masa yang sama Islam nak supaya orang tak berfikir negatif pada isteri ni. Wah, kau bukan main pesta lagi bila laki kau meninggal. Apa kaitan dosanya isteri jika melanggar berkabung itu dengan si mati, Ustaz? Suami dia tidak akan tanggung, melainkan kalau dia cakap, kalau kau mati besok jangan berkabung. Itu jelas bahawa dia mengajar supaya kepada kemungkaran, maknanya untuk ingkar kepada perintah Allah Ta'ala. Tapi kalau isteri buat, dia tidaklah menyebabkan suami itu kena beduk naya pula suami itu. Kawan tu dah elok, dah masih hidupnya baik kan, matinya dalam keadaan dirahmati, tiba-tiba isteri buat kerja, suami kena balun pula. Tak kenalah. Jadi walaupun dia isteri kita walaupun dia isteri, sebab tanggungjawab kita dah selesai. Dah selesai. Kecuali ada benda-benda yang menyebabkan dia jadi begitu. Faham. Misalnya dia memang didik isteri dia, tak payah nak kabung ni, mengarut. Itu yang dipegang oleh isteri dia, tanggung dosa tu. Dalam konteks ini sebenarnya ialah soal dosa. Baik. Macam orang kata, takkan tak boleh saya nak pergi tengok suami saya ni kali terakhir dekat kubur. Bukan itu isu dia. Isunya ialah supaya kita tidak melangkau daripada perintah agama. Itu sebenarnya. Jadi kalau macam itu kita kena fahamlah bahawa ini suatu perintah dan ketaatan, dan percaya lagi, mungkin di hujung saya nak sebut je, apa yang kita buat ni, kalau kita niatkan dia sebagai suatu ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, dan kita mohon, mudah-mudahan, ya Allah, jadilah dengan aku taat ni kau pemudahkan urusan aku. Suami aku dah meninggal, contohnya, kau mudahkan urusan aku, ya Allah, dan kau rahmatilah suami aku. Kerana apa? Dengan didikan dia, aku jadi seorang yang taat. Contohnya. Baik, terima kasih banyak. Rangkumkanlah tadi bercerita tentang jenazah dan juga kematian. Fokusnya hari ini berkaitan dengan isteri dan juga si mati. Harap-harap semuanya dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah esok ada 10 minit lagi, jam 7.30 malam, dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum.